Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada sesi PDPR kita pada hari inilah. Kalau ikutkan ini ialah ketiga terakhir ketiga terakhir PDPR kita pada tahun ni insyaAllah. Sebab nanti kamu akan naik pada 18 Oktober nanti kan. Jadi rasa tak sabar nak jumpa awak secara fizikal. Tak sabar. Okey, tanpa membuang masa lagi, Ustazah pun akan cuba buatlah short and sweet lah untuk tajuk ni. Jadi hari ni kita akan masuk ke bahagian hadis iaitu pada tajuk yang kedua iaitu pelajaran yang ke-9 kemuliaan berdikari. Tajuk ni simple je. Tapi memberi satu maksud kepada kehidupan awak. Okey? Okey, ini sebelum kita mulakan, awak boleh buka dalam buku teks muka surat 61. Dan buka sekali dalam buku modul, sambil tu awak buat sekali latihan dalam buku modul. Okey? Okey, kita mulakan dengan bacaan hadis. Kamu boleh tengok juga dalam buku teks. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu qala la an yahtattat tiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Daripada riwayat Al-Bukhari. Okey, maksudnya ialah jika seseorang daripada kamu mengumpulkan kayu api dan menanggungnya di atas belakangnya iaitu untuk dijual, maka lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang lalu orang itu memberi kepadanya atau menolaknya. Maksudnya kat sini, susah macam mana pun awak, tapi kalau boleh elakkanlah daripada meminta. Maksudnya meminta-minta ni kita boleh nampak secara terang ialah meminta sedekah. Jadi apa yang awak kena buat, usahalah dengan adanya tenaga dan kemahiran ataupun apa sahaja yang ada pada awak, usahalah untuk mencarinya, mencari rezeki dengan usaha, bukan dengan meminta-minta. Kalau ikut dalam situasi sekarang ada satu cerita lah, kalau ikut dalam tempoh COVID ni memang ramai yang tidak yang diberhentikan kerja ataupun hilang mata pencarian. Ya, betul. Tapi ada satu cerita, ialah walaupun memang betul ramai orang yang bermurah hati untuk memberi sedekah kepada siapa yang mengibarkan bendera putih. Ingat kes tu kan? Okey, tapi ada satu kisah ni dia nak wang ringgit. Dia minta RM300. Sorry. RM300. RM300 ni bukannya dia meminta. Dia ambil duit tu dan digunakan sebagai modal untuk dia buat nasi bajet. Jadi dalam RM300 dia dapat pulangkan balik kepada orang tu RM300 dan dia dapat untung sekali. Maksudnya apa kat situ? Dia tahu dia ada kemahiran memasak. Nasi bajet ni simple je, just satu lauk, ada kuah, sediakan kuah sikit dan buat air. Air tu kosnya taklah seberapa. Air sirap satu botol besar, satu botol kecil tu pun RM2.80 lebih kurang lah. Boleh buat berapa banyak tong air. Tapi dia boleh bagi free kat orang, bagi kuah sikit dan bagi lauk utama. Jual RM5. Itu pun dah menguntungkan dah. Sebab ada orang lain yang susah, yang tahu dia tak akan bermewah-mewah tentang makanan, dia akan beli dengan dia. Okay? Nak cakapnya, kena usaha. Dengan apa tenaga yang ada pada kamu. Okay? Itu lebih baik daripada meminta-minta. Okay? Okay. Konsep berdikari. Okey, sebelum tu ada kisah. Nak cerita pasal meminta-minta ni, nak kiranya ada satu, kalau awak tengok dalam buku teks, kat sini dalam spektrum ilmu, kat sini dia tunjuk antara pekerjaan para Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyara kehidupan keluarga, termasuk antaranya Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Adam bekerja sebagai seorang petani. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Musa penternak kambing. Nabi Daud tukang besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjadi pengembala kambing dan juga peniaga. Nak ceritanya walaupun mereka ni dalam dalam darjat yang mulia, kalau ikutkan memang ramai yang akan memberi sesuatu lah kepada nabi-nabi ni, tapi mereka tidak hanya menunggu sahaja, tapi still berusaha sama macam macam orang biasa, macam orang lain, berusaha untuk menyara hidup dalam masa yang sama menjalankan tugas mereka sebagai nabi dan rasul. Okey? Okey, kita sambung konsep berdikari. Dalam sini konsep berdikari, berdikari itu maksudnya apa? Menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdasan akal untuk perkara yang bermanfaat. Maksudnya berdikari apa sahaja yang ada pada awak. Mungkin awak sihat tubuh badan, mungkin awak tak pandai masak, tapi kita boleh fikirkan sesuatu yang boleh menjana sesuatu untuk menghasilkan duit. Tak pandai masak, mungkin boleh buat aiskrim. Tak pandai buat kek, mungkin dia boleh jadi orang runner. Itu maksudnya. Mesti ada sesuatu yang awak boleh buat. Okey? Okey, konsep berdikari kalau kat sini, kalau dalam buku tu ada 5 bahagian, tapi Ustazah tulis kat situ ada 3 saja. Okey, yang pertama, konsep pertama menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Maksudnya apa yang sahaja yang Allah kurniakan nikmat tubuh badan yang sihat, akal fikiran, maka gunakanlah potensi diri tu sebaiknya. Okey lagi, membebaskan diri daripada bergantung kepada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Cerita pasal maruah dan kemuliaan diri generasi baru seperti kita lah, Ustazah dan juga awak kan. Kita macam tak menekankan kepada konsep maruah dan kemuliaan diri. Contoh paling senang macam ni lah. Konsep cara hidup generasi muda macam awak lah kan. Sekarang ramai nak jadi YouTuber, buat TikTok, buat konten yang tak kisahlah konten apa pun janji orang like. Walaupun melibatkan kebodohan diri ataupun perkara-perkara yang membazir atau boleh menyebabkan memudaratkan dirilah. Janji yang penting ramai follower. Itu namanya dia dalam situasi inilah kita nampak mementingkan keuntungan berbanding memelihara maruah dan kemuliaan diri. Itu bahayanya. Takut lama-lama sifat tu tak ada apa berharganya maruah diri kau. Yang penting ialah duit. Sampai macam tu sekali. Okey, yang seterusnya yang ketiga, berusaha bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan. Carilah apa saja cara kerja yang boleh menampung diri dan juga keluarga. Janji perkara tersebut ialah perkara yang halal. Okey? Jangan sampai satu tahap mungkin dia ibu tunggal, mungkin dia tak pandai masak, mungkin dia tak pandai nak melakukan kerja-kerja yang melibatkan tenaga. Tapi tiba-tiba dia boleh melacurkan diri kasarnya lah kan, menjual diri dia kepada orang lain. Tidak. Kena cari sesuatu yang pasti ada jalannya untuk mencari rezeki yang halal. Okey? Yang seterusnya, meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan tugas. Yakin apa potensi dalam diri kita untuk kita buat tugas kita dengan sebaik-baiknya. Okey? Seterusnya lagi apa? Berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri masyarakat dan negara. Hemah yang tinggi ni apa sebenarnya? Mesti kamu pun tertanyakan hemah yang tinggi tu apa? Kalau ikutkan dalam buku, dalam subjek pendidikan moral, walaupun awak tak ambil, tapi dalam pendidikan moral, hemah tinggi maksudnya beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Yang ini pun sama, dah dilupakan. Yang penting yang penting apa yang yang dikehendaki oleh individu tu dapat. Contoh berhemah tinggi, orang Melayu daripada dulu, orang-orang tua kita dulu dah lama mengajar.
kalau orang tua bercakap dengan kita, kita kena dengar, kita kena rendahkan diri. Apa istilahnya dulu tawaduk kan, rendahkan diri untuk mendengar nasihat mereka dan jangan menyampuk. Kenapa orang tua? Sebab mereka lebih berpengalaman dalam kehidupan. Jadi mungkin betul salah kita. Mungkin jadikanlah teguran tu ialah satu panduan pada kita. Jadi nak cakap berhemah tingginya apabila orang-orang ini memberi satu pendapat mereka, maka dengarlah dan jangan memotong kata mereka. Itu berhemah tinggi. Bila berjalan mereka depan orang tua, kena menunduk sikit. Itu ialah namanya contoh-contoh berhemah tinggi. Alah macam awak lah layan cerita Korea kan. Tengok orang Korea masih lagi ada lagi mengamalkan berhemah tinggi ni. Contohnya apabila mengambil barang dengan rasa hormat, dia akan mengambil dengan kedua-dua belah tangan dia. Apabila dia minum depan orang tua, dia memalingkan ke sisi. Tu contohlah. Okey? Sebab awak layan drama Korea kan. Okey. Seterusnya, kelebihan berdikari. Apa dia kelebihan berdikari? Dari sudut agama, berdikari ini menjadikan Islam dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Ya, betul. Dengan keadaan berusaha sendiri tanpa bergantung kepada sesiapa. Hanya bergantung kepada potensi diri. Maka untuk itu menjadikan orang lain memandang kita ni umat Islam dengan pandangan yang bermaruah dan tinggi nilainya. Okey, dari sudut ekonomi, mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Bila konsepnya berdikari ni, tak kisahlah kerja apa, kerja tu sama ada gajinya kecil ataupun besar, tak kisahlah. Janji yang halal. Itu yang akan difikirkan apabila kamu betul-betul berpegang kepada konsep berdikari. Okey? Itulah. Kalau dari segi pendidikan, melahirkan modal insan yang berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran. Ini yang ditakuti sekarang sebab masing-masing generasi kamu banyak lebih mencari konten untuk TikTok dan juga YouTube. Bukan Ustazah kata benda tu salah, tidak. Tapi kalau perkongsian awak tu ialah sesuatu yang bermanfaat mengenai sesuatu ilmu. Contohnya kalau awak ialah pelajar awam, awak akan mengajar cara-cara macam mana cerucuk tiang dibina untuk tiang jambatan dasar laut. Mungkin itu awak boleh kongsi. Itu namanya konten yang sangat bermanfaat. Sekarang ni orang buat konten macam-macam, pelik-pelik. Macam-macam lah, sampai tak boleh nak cakap, kadang-kadang nak memburukkan kawan sendiri, prank keluar dengan perempuan lain padahal isteri ada kat rumah. Benda-benda tu macam tak ada manfaat. Tak ada satu apa kelebihan ilmu yang kita boleh kongsi pada orang lain. Sepatutnya apa yang kamu kongsi itu ialah bermanfaat kepada orang lain. Kena ingat sebaik-baik manusia itulah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Okey? Dari segi kemasyarakatan, memperkasakan daya saing masyarakat untuk mempertingkat taraf hidup. Okey, dari sini maksudnya dari sudut masyarakat kita sama-sama meningkatkan, sama-sama berusaha untuk meningkatkan diri sendiri. Dalam masa yang sama kita boleh bantu orang lain dan menyebabkan orang lain pun sama-sama meningkat seperti kita. Itu maksudnya. Okey. Okey, pengajaran hadis. Apa kepentingan hadis ini kepada kita? Okey, dalam hadis ni ada menerangkan sebagai kita sebagai umat Islam, kita hendaklah memandang mulia pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Itulah kepentingannya. Sekarang ni bila orang bertanya pada generasi awak semua, apa maksud kejayaan? Rata-rata akan cakap pendapatannya lumayan. Ya, memang betul duit yang banyak itu ialah satu kejayaan. Tapi kejayaan yang paling besar ialah apabila
usaha anda itu bermanfaat pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Itu ialah kejayaan yang paling besar. Mungkin hasil dia, contohlah, mungkin dia akan jadi doktor pakar. Walaupun gaji dia tidak setanding dengan tidak setanding dengan founder makeup ke apa kan, tapi dengan sebab kemahiran dia, walaupun gaji dia lagi rendah daripada founder barang-barang makeup, tapi dengan sebab manfaatnya besar pada orang lain, maka besarlah pahalanya dan besarlah sumbangan dia pada orang lain. Maksudnya besarlah ilmu tu yang dibawa sampai mati. Itu maksudnya. Walaupun halal bergaji kecil, tapi manfaatnya di sisi Allah sangat besar. Okey, yang seterusnya, kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Maksudnya, kalau betul awak dah kena buang kerja, tapi jangan hanya meminta. Macam harta air tu masa kes buang macam kes COVID, PKP, ramai tak bekerja kan. Orang tu offer, okey, saya boleh bagi RM100. Tapi apa yang awak mampu buat? Boleh potong pokok tak? So apa jawapan dia? Anak-anak saya dah biasa kerja pejabat, tak biasa buat kerja keras potong pokok. Nak ceritanya potong pokok tu senang. Senanglah, tak perlulah kemahiran yang tinggi. Just boleh fikirkan cara yang basic je. Nak potong pokok, mungkin pokok macam pokok mangga tapi jalan lah. Kalau aku potong belah kiri, dia jatuh belah mana? Kanan ke kiri? Maksudnya betul basic ada. Tapi usahalah belajar untuk dapatkan upah yang halal dan setimpal dengan kerja tu. Jangan hanya minta nak 100 dah, lepas tu balik. Tak adalah. Kena usaha untuk bekerja dengan kemahiran diri. Hindarkanlah, elakkanlah diri daripada hanya meminta-minta. Okey, lagi, kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Ya, sebab itulah contoh paling terbaik kenapa awak masuk sekolah teknik. Sebab konon-kononnya nak jadi engineer. Kenapa nak jadi engineer? Sebab nak jadi orang yang berkepakaran dalam bidang mungkin engineer, mungkin dalam bidang perkilangan, mungkin bidang dalam pembinaan. So dengan ilmu tu akan memberi satu pendapatan. Mungkin dengan ilmu tu menyebabkan awak dapat pekerjaan yang awak nak, dan dengan pekerjaan tu awak dapat pendapatan yang setimpal. Macam dululah, betul konsep dulu kan, jadilah doktor, jadilah engineer, gaji besar. Ya, bukan setakat gaji yang besar, tapi manfaat hasil daripada kerja tu sangat membantu orang lain. Itu yang kita nak tekankan. Kalau gaji besar, baik awak jadi founder tu je. Founder makeup ke, apa lagi? Awak jadi YouTuber ke, itu memang sah-sah, memang dapat duit yang banyak. Tapi manfaat pada orang lain ada ke tidak? Itu yang awak kena fikirkan. Tapi kalau itu yang awak main, tak ada masalah. Tapi konten tu yang kena jaga. Okey? Lagi, kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Ada orang minta tolong, bantulah mana yang awak mampu. Okey? Okey? Simple je tajuk hari ni kan? Cerita pasal kemuliaan berdikari. Jadi, apa yang Ustazah harapkan, mulai hari inilah, istilahnya kalau berdikari memang betul awak kena buat sendiri. Dalam usia umur awak sekarang ni, lebih baik kalau buat yang mana mampu dulu. Contohlah dekat rumah, takkanlah semata-mata hanya mak awak je yang masak. Tak, awak kena mulakan. Tolong ringankan beban mak awak. Bangun pagi-pagi, tolong kemas rumah, tolong basuh baju, tolong mak masak. Kalau baju sendiri, uruskan sendiri. Lepas tu apa? Belajarlah bangun sendiri tanpa perlu mak ayah awak nak kejut awak setiap hari. Itu namanya permulaan berdikari pada diri awak. Supaya bila awak tiba-tiba hidup sendiri ataupun awak keluar daripada rumah tu, mungkin awak sambung belajar ke apa,
benda tu tidak menjadi satu bebanan sebab awak dah biasa hidup sendiri. Okey? Sebab itulah salah satu kelebihan orang yang duduk asrama kan, dia boleh uruskan diri sendiri. Mungkinlah tidak terlampau perfect tapi sekurang-kurangnya basic untuk menguruskan diri tu ada. Okey? Jadi bolehlah praktis lepas ni fikirkan apa yang awak boleh bantu orang sekeliling awak. Bantu ringankan bebanan mak ayah awak. Bantu adik-beradik awak. Kat situ pun dah nampak dah hasil pembelajaran hari ini awak bukan setakat membantu diri sendiri tapi awak membantu orang sekeliling. Dan ingatlah satu perkara lagi, jagalah maruah, jagalah istilahnya berhemah tinggilah. Itu yang antara sifat-sifat yang hilang dalam diri kita. Kalau bercakap tu cakap dengan kawan berbeza. Cakap dengan cikgu atau mak ayah pun berbeza. Awak tak boleh samakan intonasi suara tu bila bercakap dengan mak ataupun bercakap dengan kawan. Berbeza. Okey? Cubalah ubah sikit-sikit. Kena ingat kita pun hidup tak tentu lagi berapa lama. So ini ialah satu permulaan perubahan kita untuk menjadikan kita lebih baik. Okey? Okey, Ustazah ada share ada 2 link dalam description di bawah, boleh tengok. Sorry lah kenapa Ustazah tak masukkan sekali dalam ni. So jangan lupa buat latihan yang Ustazah share dalam Google Classroom. Siapkan dan juga latihan dalam modul. Okey? Semoga kita panjang umur, kita berjumpa secara fizikal nanti. Jaga diri, jaga kesihatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita berusaha beribadah lagi dengan sisa-sisa kehidupan yang ada lagi, yang masih ada ni. Okey, Ustazah akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr.